بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu dan kita mendapat rahmat yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allah Subhanahu. Pada pagi ini yang menaja baris kita ialah Puan Rahmah dan suami. Bawah tajuk bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana untuk menjadi insan yang tidak wujud diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kamu dan mencipta yang kamu buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam rukun iman yang 6, kita wajib mempercayai dan meyakini, beriman bahwasanya qada dan qadar, baik dan buruk, ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sama ada baik ataupun buruk, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh buat baik, Allah yang buat. Kita buat jahat pun Allah yang buat. Dan kita semua tak akan dapat lari daripada
dua situasi. Sama ada melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan. Kita buat baik, Allah yang bagi. Kita buat jahat pun Allah yang bagi. Itu hakikat dia. Ataupun dalam maksud yang lain, kita hanya menjalani apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kalau Allah bagi kita buat baik, alhamdulillah. Kalau kita melakukan kejahatan, kita kata astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu, baik ke buruk ke, semua Allah yang buat. Lepas tu situasi kita macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Situasi kita macam mana? Orang yang dimasukkan ke dalam syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, situasi dia macam mana? Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi dia buat jahat, lepas tu dia masuk neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa kita nak kata? Orang yang buat jahat, sedangkan jahat itu Allah yang buat, lepas tu Allah masukkan pula ke dalam neraka. Bolehkah dipertikaikan Tuhan? Tak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya pasal apa kepada dia. Sedangkan kitalah yang akan ditanya pasal apa kita buat. Sallallahu. Sabit kesalahan masuk neraka seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka ialah kerana dia yang mengusahakan kejahatan tu. Contoh, kaki dia yang langkah api, tangan dia yang dia buat, mulut dia yang dia kata, mata dia yang dia tengok, telinga dia yang dia dengar. Di atas usaha itulah dia masukkan ke dalam neraka. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu asas kepada maksud baik dan buruk daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib memasukkan kita yang berbuat baik ke dalam syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak wajib memasukkan seseorang yang buat jahat ke dalam neraka. Itu asasnya. Seseorang dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala bagi masuk syurga dan seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang dimasukkan ke dalam syurga sebab dia melakukan kebaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu ialah ihsan Allah. Itu ialah ihsan Allah. Seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab kejahatan yang dia buat, itu ialah keadilan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku dah kena faham situasi itu. Buat baik Allah bagi masuk syurga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah kerana ihsan Allah. Buat jahat Allah bagi masuk neraka kerana keadilan Allah. Contoh, pelajar di sekolah melanggar kesalahan peraturan sekolah, kemudian diberi
diambil tindakan oleh guru disiplin, itu ialah suatu keadilan. Itu dia panggil adil. Itu dia panggil adil. Jahat, buat jahat, diambil tindakan, itu dia panggil adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya selayaknya dikenakan tindakan, baru namanya adil. Tetapi di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang buat jahat tetapi diampunkan oleh Allah. Maksudnya Allah SWT tak masukkan dia ke dalam neraka, contohnya. Itu ialah ihsan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala wajib memasukkan orang yang buat baik dalam syurga, ataupun Allah wajib memasukkan orang yang buat jahat dalam neraka, persoalannya siapa yang memperwajibkan wajib itu pada Allah? Tak ada. Lepas tu hukum wajib pada Allah tak ada. Hukum wajib kepada Allah tak ada. Sebab yang memperwajibkan dengan satu kewajipan ialah Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya sama ada kita buat baik ataupun kita buat jahat, semua Allah. Semuanya Allah. Tetapi kita tak boleh kata pada waktu kita buat jahat, waktu nak cakap resmi, tak boleh kata. Contoh, satu orang penceramah, dia kata yang baik daripada Allah, yang tak baik Allah tak boleh. Yang tak baik Allah, yang baik pun, yang tak baik Allah, yang baik pun Allah tak boleh kata. Dia kena kata macam mana? Dia kena kata yang baik daripada Allah, yang tak baik saya sendiri. Sedangkan hakikatnya tak baik pun Allah juga. Pasal apa? Ta'addub ma'allah. Sebab ta'addub ma'allah, sebabnya ialah kerana beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asas dalam ilmu tauhid. Di sana ada satu ilmu namanya ilmu tauhid tasawuf. Jadi ilmu tauhid, di sana ada tu ilmu dia panggil ilmu tauhid tasawuf. Ilmu tauhid tasawuf ialah ilmu yang kita kena mengaji dan kita kena mempraktikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu yang kita kena mengaji dan kita kena mempraktikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dalam diri kita juga. Tapi selepas daripada kita menjalani dan mempelajari ilmu yang namanya syariat, ilmu yang berkaitan dengan syariat ialah ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Apa yang wajib pada kita, apa yang sunat pada kita, apa yang haram pada kita, apa yang makruh pada kita, apa yang harus pada kita. Kelima-lima hukum ini disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi yang dikenakan ke atas setiap mukallaf. Mukallaf ialah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diberatkan ke atas diri dia 5 hukum syarak. Hak tadi, wajib, harus, haram, makruh, harus. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5 hukum ni wajib kita kena tahu. Sebab kita mukallaf. Mukallaf ialah orang yang diberatkan ke atasnya hukum-hukum syarak. Jadi bila mana diberatkan pada kita 5 hukum ni, kelima-lima hukum ni kita kena tahu. Sebab ada orang yang tak tahu. Contohnya, orang lelaki pakai rantai mai.
Orang laki-laki pakai rantai mai. Banyak orang tak tahu. Laki-laki tapi pakai, nampak orang bagus tapi pakai rantai mai. Pasal apa dia pakai rantai mai? Dia tak tahu. Kalau kita kata pasal pakai rantai mai, pasal apa? Tak boleh ke? Dia tanya, tak boleh ke? Dia tak tahu. Kalau dia tak mengaji, kalau dia mengaji, dia masih dimaafkan kalau dia masih belum jumpa hukum. Sebab semua hukum bukan kita jumpa kancing baju. Sebab semua hukum bukan kita belajar hari tu kita tahu semua. Dia kena belajar hari ni, esok mengaji lagi, mengaji sampai kita jumpa hukum. Kalau kita duduk mengaji, selagi tak jumpa hukum, dimaafkan, tak tahu. Tapi kalau tak belajar sama sekali, tak ada alasan untuk nak berjawab untuk berjawab di hadapan Tuhan, tak tahu. Pasal hang tak mengaji sama sekali. Jadi tu penting mengaji. Selagi tak jumpa, tak apa. Nanti hang jumpa lah. Tapi kalau duk kira kerja je siang malam pagi petang turun pergi kerja mengaji tak pernah hadir, kuliah tak pernah pergi cari makan je. Tu tak ada alasan depan Tuhan. Tak boleh jawab, tak tahu. Sebab hang tak mengaji sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka begitu peraturan dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang kedua dia panggil tarikat. Syariat, tarikat. Tarikat ni bukan had kita ambil amalan wirid-wirid sekian, amalan-amalan sekian daripada guru tu. Tarikat tu mana lain. Ni tarikat ni maknanya proses kita membersihkan hati kita daripada yang tak baik kepada yang baik. Jadi proses kita mengupgradekan hati kita kepada tingkatan yang lebih tinggi, kita panggil tarikat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ataupun bahasanya itulah yang dikatakan perjalanan kepada Allah. Tarikat kalau terjemahnya jalan, tarik, perjalanan. Jadi bila sebut perjalanan pada Allah, maknanya kita melakukan proses dalam diri kita, memperbaikkan diri kita. Memperbaikkan diri maknanya membaikkan hati, mengislahkan hati kita. Pun kena mengaji juga. Kita kena tahu ada 10 sifat mazmumah yang kita kena buang. Dan selepas itu kita kena tahu 10 sifat mahmudah yang kita kena isi dalam diri kita. Lepas kita buang 10 sifat mazmumah yang tercela tu. Wajib kena ngaji juga. Sebab hati kalau kita tak bersihkan, kita tak dekat dengan Tuhan. Selagi mana ada sifat mazmumah, selagi itu kita tak boleh buh sifat mahmudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana ada sifat mazmumah, sifat yang tercela tu tak boleh masuk dalam diri kita, tak boleh buh dalam diri kita sifat mahmudah, sifat yang terpuji tu. Ataupun dalam bahasa dia disebut dengan at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah bil kha. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Ha pertama tu kha, yang kedua tu ha. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Takhliyah proses penyingkiran. Tahliyah proses menghiaskan. Contoh, salah satu sifat yang tercela ialah syarhut ta'am, makan banyak. Salah satu di antara sifat yang tercela ialah makan banyak. Makan banyak ni dia main daripada nafsu, nak makan.
Nak makan tak apa, nak makan banyak tu salah. Maka sebab itu Nabi kita SAW sebut, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba. Kami ialah kaum yang kami tak makan melainkan lapar baru makan. Tapi kalau kami makan, kami tidak kenyang, kata Rasulullah. Kami ialah kaum, kami itu siapa? Nahnu ma'asyaral anbiya, kami golongan nabi-nabi. Kami tak makan melainkan lapar baru makan. Tetapi kalau kami makan, kami tidak kenyang, kata Rasulullah. Okey. Maksudnya makan ni jangan sampai kenyang. Tapi selalu orang kata makan sampai kenyang. Dia makan jangan kenyang. Tapi pelik lah tuan rumah kata makan tapi jangan beri kenyang tau. Selalunya tuan rumah akan kata makan. Jangan beri kenyang, jangan malu, tambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah tuan rumah dia kena kata macam tu. Tapi kita ni orang Melayu ni dia ada adat dia. Kalau kita makan di rumah orang, kalau kita tak tambah, tak kena dengan budaya Melayu yang baik. Jadi kalau kita makan, tambah sikit. Walaupun sikit, tambah, baik, insyaAllah. Tambah sikit. Tambah sikit tu ialah budaya menghormati tuan rumah, mengambil hati tuan rumah. Kalau kita kata, kalau kita tak tambah, orang kata tak sedap kot dia buat. Dia pun sedih gitu. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi kalau kita makan, kalau kita tak orang yang bertarikat, orang tak jalan pada Allah, dia tak ada agenda dia makan untuk tak kenyang. Agendanya adalah makan untuk kenyang. Tapi kalau orang tu bertarikat, nak jalan pada Allah, targetnya makan, targetnya tidak kenyang. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita kata ustaz kalau macam tu saya lapar pula, ya makan pula. Faham tak? Makan pula. Masalahnya, yang salahnya makan sampai kenyang, lepas tu tak makan dah. Yang betulnya makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lapar pula, makan pula, jangan banyak pula. Makan sikit. Walaupun makan berkali-kali, tak apa, jangan makan sekali lepas tu tak makan dah. Pasal apa? Sebab masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita makan banyak, kita kurang rasa syukur. Tapi kalau kita makan sikit, kita menghargai. Itu hendak tu. Bila makan banyak, nanti kita kata tak mau makan dah, kenyang dah, lain kali pula lah, bulan depan pula makan. Pasal dah makan, dah makan kenyang dah. Tapi kalau kita makan sikit, bukan sekat kita terus kata bulan depan lagi nak makan pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sebut nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba. Okey. Makan ni ada tujuannya, tak kenyang ada tujuannya. Makan untuk jasad, tak kenyang untuk roh. Kita ni ada dua unsur. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur roh. Unsur jasad, makan, Nabi kata cukuplah kamu makan luqaimas, beberapa suap untuk membetulkan tulang belakang kamu. Allah SWT. Itu Nabi sebut. Cukuplah kamu makan beberapa suap untuk membetulkan tulang belakang kamu. Maknanya untuk memberi kekuatan pada kamu. Sebab makan ni bukan mesti sampai kenyang kita kuat dah. Sampai kenyang baru kuat, tak mesti. Mungkin hanya beberapa suap sudah memberi tenaga pada kita, dah cukup. Jadi makan ialah untuk memberi tenaga pada kita. Betul tak kenyang tu untuk apa? Untuk roh. Tak kenyang untuk roh. Banyak orang yang kuat
yang bertenaga tapi tak mampu nak buat ibadat. Pasal rohnya lemah. Dia tak menang, dia tak kenyang itu untuk rohnya kuat melakukan ibadat. Kalau kita makan banyak, cuba tengok buka puasa, makan telajak, lagi tak larat nak buat, lemah. Tapi kalau kita makan patut padan, jadi nanti kita akan mampu untuk berdiri 20 rakaat, buat ibadat, mampu. Jadi renung-renungkanlah di antara dua. Kita bagi makan banyak ruh ke kita bagi makan banyak jasad? Banyak orang bagi makan jasad banyak sampai meninggalkan ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak adil, makna kita tak mengadilkan atas diri kita sendiri. Begitu juga tidur. Tidur jangan sampai rapat ke subuh. Dia kena bangkit sebelum subuh. Jadi kalau kita tidur sangat banyak, jadi sampai kita tak bangun qiyamul lail, jadi kita akan melemahkan ruh. Jadi tidur kena bagi, jangan sampai habis. Tidur kena kerak setengah. Oleh sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, As-Sultan Salahuddin waktu mana menghantar tentera pergi perang, kemah yang tak bangun qiyamul lail hal ni tak boleh pergi. Walaupun mereka teringin nak mati syahid, hampa tak boleh pergi. Pasal mereka tidur sampai habis, sampai rapat ke subuh. Orang yang rohnya lemah tak membantu perjuangan dan kemenangan. Segi logik masalah Sayyidina Muhammad pasal ni tak bantu kemenangan. Dia buat apa pergi perang? Sebab pergi perang ni dia perlu pada orang yang kekuatan roh. Kekuatan jasad perlu untuk pegang pedang, nak libas orang, nak tepih, nak lari, nak kejar. Tapi setakat kekuatan jasad tak cukup kalau kekuatan roh tak ada. Kemenangan kita ialah kekuatan roh kita, di samping kekuatan jasad kita. Hal inilah Islam selalu menang di medan. Pasal senjata kekuatan roh tak dimiliki oleh musuh kita. Orang kafir mana ada kekuatan roh? Itu kita menang atas mereka. Sebab itu tidur jangan sampai lekat dengan subuh, bangun qiyamul lail. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dari perkara ni, perkara yang berkait dengan tariqat, perjalanan pada Allah. Jadi ada 10 sifat semua. 10 sifat mahmudah yang wajib kita tahu, 10 sifat mazmumah yang wajib kita tahu. Sifat mazmumah kena buang, sifat mahmudah kena buh. Tapi nak buh sifat mahmudah kena buang dulu sifat mazmumah. Proses dia panggil proses at-takhliyah qabla at-tahliyah. Buang dulu baru isi dan hias. Macam orang perempuan. Orang perempuan bangkit pagi berbedak kot. Tapi basuh muka dulu tak? Kan bangkit tidur dengan tiap mata apa hama bangkit berbedak. Tentu tak kan? Tentu basuh muka dulu. Dia kena buang dulu titik mata apa semua. Elok basi-basi kena buang dulu barulah kita berbedak. Macam orang nak format komputer kan, dia kena buang dulu dia kena buang virus dulu, dia kena buang antivirus dulu, buang barulah kita boleh buh perisian. Buh perisian canggih sekalipun ada virus dia jadi apa? Begitulah hati kita juga. Okay, bila mana seorang tu dah buang sifat mazmumah, isi dengan mahmudah, ketika tu bersihlah hati. Bila hatinya bersih, barulah orang tu sampai ke makam hakikat. Jadi tajuk hari ini tu bagaimana kita nak bagi jadi, bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
bagaimana untuk menjadi insan yang tidak wujud diri. Ini makam hakikat ni. Orang yang rasa dirinya tidak wujud, yang hanya wujud Allah, dia bukan rekaan, dia bukan ciptaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan fantasi, dia bukan ilusi, dia ialah hakikat. Hakikat. Dan tak boleh sehari dua. Nak bagi diri, nak rasa wujud Allah, tak ada wujud diri bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Dia perjuangan. Dia satu perjuangan yang kena mula dengan diri. Bila kata perjuangan, satu yang sangat perit dan sangat susah. Itu orang panggil perjuangan. Kalau tak lalui kesulitan, keperitan, penderitaan, kesusahan, tak nama perjuangan. Dialah satu perjuangan. Dan dia sangat perit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa perit? Sebab kita nak canggah nafsu. Nafsu nak macam ni, tak mau ikut dia, nak lawan dia, susah. Nafsu tu siapa? Diri kita sendiri. Nafsu tu ialah diri kita sendiri. Dia nak buat jahat, jangan buat. Agak-agak macam mana? Lintas tu orang perempuan comel lah depan mata. Nak tengok kan tak mau? Tengok tak mau? Cuba kata jangan tengok. Dia tengok sekali tak apa, jangan 2 kali. Lepas tu ada orang salah faham, dah sekali tengok banyak, kalau dah sekali tengok lama. Dia tengok sekali kena kali lah, jangan tengok lah. Teruk lah. Teruk. Sebab nak jumpa pula hak comel macam tu, tak jumpa dah. Nak cari mana hak kita jumpa tu, tak jumpa dah. Tu kita teruk. Nafsu nak kena canggah, jangan. Jangan. Banyak ada perkara yang nafsu nak, banyak. Tapi jangan ikut. Jangan ikut. Dan kita kena buat banyak program-program melawan hawa nafsu. Kita kena mencipta, buat sendiri program-program melawan hawa nafsu. Contohnya, contoh Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau ikut kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benar nafsu tak mau apa, buat tu. Contoh orang dulu-dulu, kalau ikut nak pakai lawa-lawa, cuba pakai tak lawa. Kalau ikut nak pakai lawa-lawa, cuba pakai tak lawa. Contohnya, contohlah, contoh muslimat gamak nak keluar rumah, tudung tak serikah, lepas lah. Kalau nak lawan hawa nafsu, kalau nak lawan lah, tu contoh buat program hak nafsu tak mau. Sallallahu Alaihi Muhammad. Hak dia tak mau tu, cuba buat. Orang dulu sampai lepas berlatih tawakal, berlatih tawakal. Satu orang tu bercerita, satu orang tu kawan dia ajak naik bukit, bawa cangkui, naik bukit bawa cangkui. Sampai atas bukit, dia kata, "Mai tolong aku Ustaz, ke lubang." "Anda buat apa ni?" "Tolong aku Ustaz."
Dia korek tak larat, hang tolong, hang sambung. Lagi dia pula, apa ni? Tak apalah. Bila dah dalam lubang tu, tara sakat ni dia terjun. Kambui. Hai, betul ni, hang kambui. Kawan ni pun ikut, kambui sampai sakat ni, cukup hang balik. Dia nak buat apa tu? Nak berlatih tawakal. Nak tengok siapa yang memperpapai aku. Ni buat macam tu. Siapa yang memperpapai aku? Aku nak tengok rezeki Tuhan kat aku macam mana. Tu makam mereka, makam. Dia kadang-kadang ni kalau Tuhan nak bagi sampai kat dia, kalau kita tak buat program untuk macam tadi ni, kalau Tuhan nak juga, Tuhan buat sendiri kat kita program tu. Kalau pakai taksika, baju taksika, orang pelekeh tak? Orang pelekeh, ish, apa? Gamak pakai tudung taksika dia ni. Ada mungkin orang yang rajin-rajin, dia ambil gambar pula. Ada muslimat yang tudung taksika, dia ambil gambar pula. Contohnya, jadi orang pelekeh kita. Ada orang dulu-dulu, masalah Sayyidina Muhammad, mereka nak bagi orang pelekeh, dia minta sedekah. Sedangkan minta sedekah tu agama tak bagi. Tapi mereka buat sebab mereka nak orang pelekeh dia. Minta orang tu, orang ni minta untuk menghina diri. Kadang-kadang orang kata, apa muda-muda minta sedekah. Orang kata tak? Kalau macam ni ya, minta sedekah, orang kata apa? Hei, mesti orang kata punya lah. Apa mula-mula minta sedekah ni? Hang tak ada kerja? Hang kuat tak? Hang sakit apa? Sihat tak? Sihat? Tak sedekah. Lepas nak orang sedekah ni, orang pelekeh dia. Tapi kalau kita tak mau buat macam tu, kalau Tuhan tak kita, Tuhan buat program-program untuk kita dilekehkan orang. Lepas tu kita kadang-kadang kalau orang pelekeh kita positif. Sebab Tuhan nak kebaikan pada kita. Sebagai contoh, pokok bunga tu lagi ni, semua ni tolong juris pokok bunga sat. Lepas hamba mengaji pagi-pagi ni, ambil seorang sikit juris pokok, kesian pokok bunga tu. Siapa tak pernah ni tak peduli kat dia. Boleh tak? Boleh tak ni? Pokok bunga tak puasa. Jadi orang hak puasa ni pergi jual pokok bunga lagi. Kesian tu. Ustaz berbui mulut dah abang jual lah pokok bunga tu. Banyak pokok bunga sangat. Jadi dia tak larat nak jual tu. Jadi kamu jual pokok seorang sikit. Mana pokok bunga yang ada tu kili orang ustaz ni jual. Pokok bunga ni ada senama. Pokok-pokok lah. Dia subur dengan sebab kita buah apa? Buah. Baja tu apa? Baja tu apa? Baja apa? Baja tu tik ayam, tik lembu, tik kambing. Cuba pokok bunga tu kamu buah minyak wangi. Mati ke hidup? Sebab tu hati kita ni dia macam pokok tu. Dia kena tu. Pasal apa penting? Sebab kita rasa kita hina. Hina tu Tuhan tak. Faham? Kalau kita rasa hebat, tu Tuhan tak mau. Kita kena rasa hina. Kita kena rasa lekeh. Kita kena rasa kita tak ada apa. Tu Tuhan tak. Jadi subhanallah, jadi kalau kita tu lama-lama sekali kita dihina oleh orang positif lah. Sebab baik, elok. Tuhan nak tengok kita ikhlas ke tak? Allah Subhanahu Muhammad. Kadang-kadang kita buat baik, tapi orang kata, tapi orang bertikai. Kita buat baik lah, tapi orang bertikai keikhlasan kita. Contohnya, tu baik tu nak menunjuk tu nak habang orang tu, nak marah ke orang. Kalau kita tak positif, nak makin marah. Positif lah. Tu nak tengok hang ikhlas ke tak? Kalau hang buat kerana orang, memang hang melenting. Tapi hang buat kerana aku, hang nak rasa apa? Masalah apa ke hang? Pedulikan orang lah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi
Jadi kalau dah hati bersih, menjelanglah dia ke makam hakikat. Makam hakikat semua Allah. Manakala Allah semua baik. Jadi itulah makam tidak memandang wujud diri, yang ada ialah wujud Allah. Jadi kalau menjadi hidup ni macam ayat, mengalir ya, ikut ya takdir, ikut ketentuan Tuhan. Itulah makam tidak wujud diri. Sebab itu selagi mana kita kata ada wujud diri kita bersama dengan wujud Allah, berarti kita masih belum sampai ke makam hakikat. Makam hakikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah makam bahagia manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makam hakikat, makam bahagia hidup di atas muka dunia. Dia ialah rasa. Makam hakikat lah makam rasa. Suatu ilmu ni dipanggil juga dengan ilmu zawqi, ilmu rasa. Rasa dengan Tuhan. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang maha suci, Tuhan yang maha suci, jadi kita rasa diri kita ialah insan yang paling kotor. Kita kotor dengan apa? Dengan dosa. Rasa diri berdosa tu ialah sifat hamba. Bila kita rasa diri berdosa, kita kata, bila kita rasa diri kita berdosa, kita rasa di pihak Tuhan apa? Allah Maha Pengampun. Bila kita rasa kita ni ialah hamba berdosa, kita akan rasa di pihak Tuhan, Tuhan yang Maha Pengampun. Kita ni walaupun orang besar kan, kita tak rasa kita besar, sebab Allah Maha Besar. Walaupun dia MB, walaupun dia menteri, walaupun dia siapa, tapi tetap tak rasa besar, sebab dia tahu Allah Maha Besar. Bukan tahu, rasa Allah Maha Besar. Sebab tu jawatan tinggi tak mana pun dia boleh turun, dia boleh duduk dengan orang, dia tak kisah. Orang hina dia pun dia santai, sebab dia tahu dia siapa. Contoh Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Satu malam Sayyidina Muhammad dia jalan dengan pembantu dia, khadam dia. Sana sini pergi tengok rumah ni, pergi tengok rumah orang ni, round sana round sini tengok ayat. Last masuk masjid, depa tuntut dengan masjid sebelum balik rumah. Masjid gelap-gelap. Masuk semayang, Allahu Akbar semayang. Pembantu pun semayang sekali, Allahu Akbar. Habis semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Khalifah Umar Abdul Aziz bangkit nak keluar masjid. Tak nampak ada satu orang tengah tidur. Nak nampak apa? Gelamat. Tersepak kaki kawan tu. Itu tersepak kaki dia tu, bangkit terus, buta. Tak, saya tak buta. Kawan ni, pembantu ni pergi nak pegang, nak buh dah. Jangan duduk nak tumbuk dia. Dia tanya aku buta tak? Aku tak buta, salah kah? Faham tak? Buta kah? Tak, saya tak buta. Kawan tu mana tahu siapa sepak kiri dia. Kalau dia tahu Khalifah Umar Aziz, tentu dia tak tanya macam tu kan. Khalifah raja tanya, buta kah? Tak, saya tak buta. Kawan ni nak buh dah, geram. Nak tumbuk dia. Pasal apa dia tanya aku buta? Kedak aku tak buta, salah kah? Pasal apa tak rasa? Tak rasa apa? Sebab rasa diri hamba. Tu orang duduk makan hakikat. Kaya raya, tapi tak pernah rasa kaya. Sebab yang kaya hanyalah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kaya hanya Allah. Allah Maha Kaya. Diri tak kata kaya. Sebab duk rasa dalam diri ni, hak aku ada ni, bila-bila masa je orang boleh ambil. Allah. Pakai kereta elok contohnya, berapa hari agak-agak boleh pakai? Belum tentu. Entah 2 tahun lagi stroke, duduk dalam rumah, kereta tu tak naik. Rasa tak macam tu? Jadi kita kena rasa.
Rasa bukan hak kita. Rumah besar tara mana pun, nak megah apa, nak tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duit banyak tara mana pun, dekut-dekut buat apa, simpan buat apa, sampai berbilion-bilion duit ni. Allahumma salli ala sayyidina. Sedangkan diri tu dah tua bangka dah. Satu dunia simpan duit dia, mana bagi kat darsa setengah tu 10 juta duit tak ada lagi, sikit soalan saya tawakal lah kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi diri tetap tak kaya, tetap yang kaya hanyalah Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang dia makan hakikat tak rasa diri, dia rasa Allah. Itulah makam tidak wujud diri. Tapi dia kena proses, ada proses membaikkan diri. Kena ada ilmu. Nak bersih diri dia kena ada ilmu. Nak bersih apa pun kena ada ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh nak basuh kereta. Nak basuh kereta pakai sabun daya. Agak iya apa? Berdaya. Rosak kereta. Basuh kereta pakai sabun basuh Sallallahu alaihi Muhammad, esok sebab warna dia. Faham tak? Semua kena ada ilmu nak buat apa-apa. Nak bersihkan hati lagi-lagi kena ada ilmu, kena mengaji. Lepas tu beramal kena banyak. Beramal kena banyak, ibadat kena banyak, berbakti pada Tuhan kena banyak. Lepas tu hak tahu amal, tahu amal, tahu amal. Itu proses dia. Dia tak boleh hanya bercerita, lepas tu harap-harap jadi, tak ada jalan. Bercerita je, harap-haraplah jadi wali, tak boleh. Dia kena usaha, berbakti, mendekatkan diri kepada Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terakhir sekali ada satu pengumuman yang saya diminta oleh admin untuk sampaikan. Hari ini bulan puasa Sallallahu alaihi Muhammad, dan seperti mana biasa kita buka puasa dengan kurma Sallallahu Muhammad, dan saya mencadangkan kalau ada duit belilah kurma yang terbaik, kurma Rasulullah. Jadi Sallallahu alaihi Muhammad, jadi pihak darsa ada jual kurma ajwah aliyah. Jadi ajwah ni banyak tapi aliyah tu tak banyak. Aliyah ni iaitu kurma Rasulullah yang ditanam di tempat tinggi di Madinah. Jadi kita jual Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa beli dia sekotak harga RM65. Jadi kalau beli 2 kotak, tuan-tuan akan dapat sarung sugi darsa. Itu tak saya sampaikan, jadi saya sampaikan saja amanah tu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pembelian tuan-tuan ialah derma untuk bangunan pondok darsa insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita doakan insya-Allah Allah merahmati penaja kita. Allah dekatkan mereka dengan dia. Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba dia. Allah akan kita ialah hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum.